الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى صراط المستقيم ببركة القرآن العظيم. اللهم نور بكتابك بصرنا واشرح به صدرنا واستعمل به بدننا وأطلق به لساننا وقوة به جلالنا وأسرع به فهمنا وقوة بعزمنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر كريم فإن تيسر كل عاسر عليك يسر. اللهم تمم بالخير افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. La haula wa la quwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, sedang bersama pimpinan AJK Surau An-Nur, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, kakak-kakak, abang-abang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama merapatkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah serta kurnianya serta rahmatnya Allah memilih kita untuk hadir solat berjemaah solat subuh, dan juga seterusnya kita berkongsi sedikit pengetahuan tentang iaitu talaqi dan juga musafahah bacaan Al-Quran dalam membicarakan makhraj dan juga sifat huruf serta sifat-sifat bacaan dan juga tahsin as-saut yang membicarakan tentang bab suara. Alhamdulillah. Jadi pada pagi ini kita teruskan lagi pengajian kita membicarakan tentang sifat huruf yang seterusnya, iaitu huruf kaf. Betul? Huruf kaf. Huruf kaf, huruf qaf telah kita bicarakan yang lepas, iaitu huruf qaf dan juga huruf fa. Pada pagi ini kita akan membicarakan lagi berkenaan dengan sifat huruf kaf. Huruf kaf ni adalah huruf yang ketiga, makhraj yang ketiga daripada makhraj al-lisani yang dinamakan juga sebagai makhraj iaitu muhaqqaq, iaitu makhraj bertempat, iaitu daripada pangkal lidah ke bawah. Jadi pangkal lidah ke bawah iaitu tempat keluarnya makhraj huruf kaf. Thumma al-kafu asfalu, iaitu kemudian pada pangkal lidah diangkat ke atas bahagian bawah, iaitu keluar daripadanya huruf kaf. Thumma al-kafu asfalu. Jadi pada huruf kaf ini dia dekat dengan makhraj huruf qaf. Qaf dia ke dalam ataupun ke pangkal sedikit, dan sedangkan huruf kaf dia ke bawah. Maknanya gini lidah, qaf ke dalam, kaf keluar gini, dia ke bawah maksudnya. Tapi dibawa ke mana? Dibawa ke atas, langit-langit atas. Dia dipanggilkan langit-langit keras sebelah atas, berdekatan dengan makhraj shim, jim dan ya. Tengah-tengah dia ke dalam sedikit daripada makhraj huruf shim, jim dan ya. Kalau qaf ke dalam lagi, iaitu dekat dengan anak tekak, iaitu dekat dengan tausan qa, qi, qu, itu huruf qaf. Dia ni keluar sedikit, ka, kiku, tetapi dia tidak duduk berada di tengah-tengah lidah ataupun tengah-tengah langit-langit, iaitu beradanya huruf shin, jim dan ya. Dia ke belakang sedikit daripada tiga huruf tersebut, shin, jim dan ya. Ka, ki, ku. Kalau huruf qaf, qa, qi, qu, itu huruf qaf. Jadi
Huruf kaf ini adalah makhraj yang dinamakan makhraj muqaddar, makhraj muhaqqaq, yang bertempat. Maknanya ia memerlukan tekanan angin pada tempat keluarnya huruf, iaitu huruf kaf. Okey. Apa permasalahan huruf kaf ini? Permasalahannya selalu di kalangan kita membaca ia meleret. Meleret macam mana? Dia bekolah. Allahu Akbar. Dia ada ke. Jadi jangan dibaca gitu. Dia Allahu Akbar. Itu saja baca dia. Jangan dileretkan dia. Allahu Akbar. Nampak dia bunyi gitu. Kebiasaan kita dengarlah, tetapi tidak semua. Ada di kalangan kita yang membaca bunyi gitu. Sama ada dia memang kelemahan dari segi menyebut makhrajnya ataupun gaya bacaan ia tersendiri. Dia suka gaya gitu. Allahu Akbar. Nampak tak? Jadi dia jangan dibaca gitu. Dia apakah sifat-sifat hurufnya? Okey, kita tengok pada sifatnya. Yang pertama daripada 5 lawannya 5. Sifatnya yang pertama dinamakan sifat hams, iaitu apa dia? Hams, sifat yang melepaskan angin. Angin lepaslah, jangan tahan. Nampak tak? Okey. Itu yang pertama daripada sifat lawan. Jahar lawannya hams. Maknanya sifatnya adalah sifat ham, melepaskan angin. Yang kedua daripada sifat lawan syiddah lawannya rakhawah, sifatnya ialah sifat syiddah, iaitu tertahan suara. Suara tahan. Allahu yang tertahan itu adalah suara. Yang terlepas itu adalah angin, iaitu hams. Nama ada. Yang tertahan itu suara. Tertahannya suara daripada sifat syiddah. Yang ketiganya sifat lawan daripada sifat iaitu isti'la lawan istifal, iaitu sifatnya adalah istifal, iaitu bunyi merendah ataupun bunyi menipis. Jangan Allahu jangan bunyi meninggi. Dia bunyi meninggi. Akbar, bunyi merendah. Itu sifat yang dinamakan sifat istifal. Yang keempatnya sifat lawan dapat itbaq, lawannya ialah infitah, bunyi mengatup, lawan bunyi membuka. Sifatnya adalah bunyi membuka daripada sifat infitah. Infitah ni bunyi membuka. Jangan bunyi mengatup. Jangan macam gitu. Urukkan rongga mulut. Sifatnya yang terakhir ialah sifat yang kelima, dinamakan sifat iaitu ismat. Iaitu sifat apa? Ismat, tertegah ataupun tertahan ketika mana ia keluar. Zalikan tak? Dia keluar dalam keadaan tertegah dan juga tertahan ketika huruf itu dilafazkan. Itu 5 sifat huruf daripada sifat huruf kaf, yang mana kita perlu berhati-hati ketika melafazkan huruf kaf ini, iaitu jangan diseret ataupun jangan diheret. Allahu Akbar. Jangan baca gitu. Kenapa dia jangan baca gitu? Sebab dia menarik balik nafas tersebut. Nafas tu jangan iaitu nafas, iaitu angin itu jangan ditahan, lepas. Jangan jangan baca gitu. Okey, angkat pangkal lidah ke langit-langit lembut sebelah atas, iaitu terkeharapan sedikit daripada huruf kaf, maksudnya ke depan. Iaitu sedikit daripada huruf qaf, kemudian keluarkan suara sebutan. Kita tengok latihan dia. Kiku. Dia ada bunyi angin. Nampak tak? Kiku. Okey, sama-sama 1, 2 mula. Kiku bak kukan. Kanikak naminal mukimakikan kanikan. Okey, sama-sama 1, 2 mula. Kakiku bak kukan kanikak naminal mukimakikan kanika. Okey. Ketika ia dimatikan, hendaklah mengeluarkan sedikit bunyi angin yang perlahan, dinamakan buhah. Buhah ni hembusan angin yang sedikit perlahan. Nama ada angin dia. Allahu Akbar. Tak payah banyak sangat. Allahu Akbar. Tak payah. Sikit je. Allahu Akbar. Nak menyatakan sifat angin ham itu dilepaskan ketika huruf itu dimatikan. Okey. Ikut yakfuruna. Ikrahu. Mukrimun.
akka, dakka, yuhakkimuka, fakku raqabatin. Itu adalah huruf kam. Mudah saja huruf kam ni. Dia tidak, jangan dibaca tebal, sudahlah. Kesalahan yang lain tidak mudah berlaku, cuma kesalahan dari segi sifat bacaan yang kita bawa itu mungkin disebabkan faktor dia tidak faham ataupun tidak mengetahui sifatnya, ataupun memang gaya dia suka pada baca gitu. Dia suka baca gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia suka. Tapi suka kena dengan gaya lah. Jangan suka tak kena dengan gaya. Suka menyalahi pada sifat bacaan itu adalah salah. Jadi kalau nak suka, nak ambil mana? Ambil pada segi alunan. Alunan macam mana tu alunan? Iaitu kelembutan dalam bacaan. Boleh kita membawa dalam sifat bacaan mana-mana taranum ataupun gaya alunan lagu-lagu taranum yang boleh kita bawa seperti Hijaz, Soban, ada juga Jaharkah, Nahwan dan sebagainya, Ras. Itu boleh kita bawa dalam alunan untuk kita menggayakan sifat bacaan. Tidak menjadi salah. Yang salahnya ialah gaya yang kita tambah-tambah yang bukan disarankan dalam hukum tajwid. Okey, kita pergi pada satu huruf lagi, iaitu huruf lam. Lam adalah huruf yang berada di pada hujung lidah, huruf syajariyatun. Huruf syajariyatun. Wallamu adnaha ila intihaiha. Lam keluar daripada hujung lidah, diangkat menekan pada makhraj gusi keras sebelah atas. Itu lam. Itu lam duduk. Mana tepi hujung lidah ni diangkat menekan kepada langit-langit keras sebelah hadapan. Dia langit-langit dia melengkung gini. Kalau kita tengok langit-langit kita dalam tu dia melengkung gini. Makna tengah, langit-langit tengah, ke dalam tu langit-langit pangkal. Keluar tu dekat kita punya bahagian hidung ni bawa kepada iaitu bibir depan ni sampai kepada pangkal gigi itu adalah gusi keras. Situ langit-langit yang membawa ke belakang. Di situ. Lam duduk di situ. Al-lamu adna ila intihaiha. Pada lam makhrajnya keluar daripada hujung lidah menekan pada gusi keras langit-langit sebelah atas bahagian hadapan. Maknanya dekat dengan kita punya al. Itu tempat dia. Okey. Lam dengan nun dia dekat-dekat. Nun bawah, lam do atas. Wan nunu min tarfahi tahtu ja'alahu. Dan mahraj huruf nun berhampiran dengan mahraj huruf lam ke bawah sedikit daripada mahraj lam. Lam atas, nun bawah. Al, lam, an, nun. Okey. Kita nak cerita huruf lam. Okey, lam ni adalah huruf mahraj am yang ketiga, dinamakan mahraj am, iaitu kategori muhaqqaq, iaitu mahraj yang bertempat. Sifat dia, kita tengok apa permasalahan huruf lam ni. Permasalahan huruf lam ni apabila kita melafazkan dalam iaitu dinamakan isim ma'rifah. Dalam isim ma'rifah, dalam isim ma'rifah ni ada dua. Yang pertama dinamakan isim ma'rifah, iaitu alif lam, iaitu qamariyah. Kita bercerita tentang alif lam qamariyah. Apa yang berlaku pada alif lam qamariyah? Ramai di kalangan kita membaca, tidak ramai yang membaca. Yang membaca terlampau cepat melepaskan huruf lam tersebut. Apabila dia terlampau cepat melepaskan makhraj huruf lam daripada tempat keluarnya, dia akan bunyi ala. Macam mana ala pula? Alhamdulillah. Nampak tak bunyi dia? Alhamdulillah. Nampak tak bunyi dia? Jangan buat gitu. Apa yang perlu kita buat? Matikan lam itu dan jelaskan sifat bacaannya. Ada yang dikatakan alif lam qamariyah ni dinamakan juga alif lam izhar. Dijelaskan izhar qamariyah. Maknanya maksudnya menjelaskan lam tu bunyinya, matikan betul-betul matikan lam tu dulu baru masuk huruf ha. Contohnya pada mana-mana huruf nampak tak? Jangan bisa dia. Dia akan bunyi menyeret. Tadi huruf kaf bunyi menyeret, dan di lam pula. Alhamdulillahi rabbil. Nampak tak? Ada juga di kalangan kita yang suka menggayakan bacaan gitu. Alhamdulillahi rabbil. Apa yang suka sangat gitu?
bil alamin. Apa ya bila? Nampak tak? Itu jangan dibuat baca gitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ada suka menyeret. Memang ada gaya di kalangan kita yang membaca suka menyeret bacaan. Itu gaya nama dia. Gaya bacaan yang tersendiri, bukan daripada hukum bacaan. Itu kena faham. Jadi apa perlu yang kita buat? Tahan lidah tu sekejap. Masuk huruf yang ketiga. Apa huruf yang ketiga? Ha. Alham. Latih gitu. Kalau ada yang terbiasa dah baca, memang susah nak kita gugurkan sifat bacaan tu, tetapi dengan kita melatih dia, insya-Allah dia akan ikut. Mana yang ada di kalangan kita yang baca gitu tu, jangan baca gitu dah. Jangan alak-alak baca dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bil'a. Apalah bil'a pula? Bil'a. Alham. Nampak? Itu kelemahan dalam sifat huruf lam. Lepas tu huruf lam ni orang suka tukar dengan huruf ta. Walad. Nampak tak? Apa yang suka dengan walad tu? Wala. Ada di kalangan kita baca walad dallin. Dah tukar dengan huruf ta pula. Bukan walad, wala. Saya ingatkan lam tu wala. Sekali lagi kita bicarakan tentang sifatnya. Walad. Nampak tak? Minta maaf cakap ya. Kalau ada di kalangan kita yang baca walad tu tukar. Jangan baca dah walad ni. Apa nak kena tukar dengan ta pula? Ya betul. Makhraj huruf ta dengan lam tu atas ta dan bawah. Dekat-dekat. Itu pasal dia jadi walad jadinya. Walad. Bukan walad. Walad. Jangan walad do. Puluh tahun dah baca gitu. Bila kita bagi tahu dia kata, ya ke? Ada yang pula tanya kita ya ke? Alamak. Itu yang susah itu. Cuba tengok betul-betul. Waw, lam, bot. Ada tak waw, lam, ta? Selepas huruf waw, lam, lepas lam, bot. Lam, bot, sabdu di atas law, bot di atas bo. Walau, bo. Mana datangnya huruf ta pula? Walad baca. Walad dallin. Minta maaf cakap. Kalau ada di kalangan kita yang baca gitu, tukar. Apa sebab saya suruh tukar? Dia dalam keadaan melakukan kesalahan jali. Apa kesalahan jali? Kesalahan yang mengubah sifat huruf dan juga makhraj huruf. Itu kesalahan jali. Sifat apa yang mengubah itu? Sifat lam kepada huruf ta. Kalau dia samar-samar tu dipanggil ikhtilas, bunyi huruf yang tidak jelas. Itu ikhtilas nama dia. Walau dah ada sikit bunyi dia, tetapi dia tak jelas. Itu dimaafkan. Tetapi kalau dia betul-betul bertukar sifat huruf ta tu zat ataupun sifat huruf ta tu jelas kedengaran, maka itu yang dikatakan kesalahan jali. Menukar makhraj dan bunyi sifat huruf tersebut. Okey. Itu sering berlaku pada kelemahan kita membaca huruf lam. Lain tak ada. Ketika mana lam baris di atas tebal, harapan tebal, bawah jadi nipis. Lil. Ada yang baca lil. Bukan lil. Lam bawah li. Bila baca lil maknanya lil ladzi, bukan lil ladzi. Kena baca betul-betul. Itu peranannya kita membaca ataupun mempelajari khusus dalam bidang iaitu bab makhraj huruf ni. Okey, kena angkat hujungnya, itu sifat dia dulu. Yang pertama sifat huruf lam ada sifat iaitu dinamakan al-jahar, iaitu sifat yang tertahan nafas. Matikan lam. Mana ada nafas keluar dah. Nafas tak keluar. Itu al-jahar, nama dia jahru. Yang kedua lawannya dapat sifat iaitu syiddah, lawannya kharahawah. Dekat rahawah tak ada, dekat syiddah pun tak ada. Kat mana duduknya? Duduk tengah-tengah. Apa sifatnya? Tawasud, iaitu sifat yang diambil daripada sifat syiddah sedikit, iaitu rahawah sedikit. Makna tertahan sedikit, terlepas sedikit. Daripada dua sifat tersebut dinamakan sifat tawasud, iaitu sifat pertengahan. Ada 5 sifat tawasud. Lam, nun, ain, mim, ra, termasuklah lam antara satu sifatnya tawasud. Yang ketiga sifatnya dinamakan sifat istifal, iaitu bunyi merendah. Jangan baca alhamdulillah, jangan baca bunyi meninggi. Bunyi merendah, alhamdulillah. Jadi yang keempat sifatnya infitah.
Infitah tu buka rongga mulut, jangan bunyi mengatuk. Alhamdulillah. Orang ni kan macam-macam gaya bacanya. Gaya-gaya yang tersendiri kan. Kadang-kadang kita pun nak pening lah. Apalah baca gini kan. Rupanya memang dia suka baca gitu. Itu yang susah kalau kita nak ubah. Sebab apa? Dia suka benda yang dia suka. Macam kita suka satu benda kan. Contohnya pagi-pagi kita suka makan roti canai kan. Cuba tukar menu lain. Kok mana pun dia nak juga roti canai tu. Aku nak jadi roti canai ni. Mama ujung buka tak? Dia cari juga. Itu kesukaan nama dia. Tetapi bila kita nak ubah sifat bacaan tu, memang agak sukar. Tetapi insya-Allah boleh berubah. Kalau dengan istiqamah kita insya-Allah boleh berubah. Tapi dia ambil masa sikit. Dia ubah-ubah, dia lari sikit lagi. Dia ubah-ubah, dia lari juga sikit. Itu tak menjadi masalah. Jangan disengajakan asbab memang dia suka. Itu salah. Okey. Dia sifat infitah, bunyi membuka. Yang kelimanya adalah sifat, dinamakan sifat iaitu ismat. Farra min lubbin. Iaitu bukan ismat, izlaq. Izlaq ni maksudnya apa? Tergelincir. Tergelincir. Farra min lubbin. Itu sifat izlaq nama dia. Farra min lubbin, lamba. Ada sifat lam pada sifat izlaq, tergelincir. Dia mudah disebut la. Nama ada dia terlepas la lilu kan mudah disebut. Dia macam sifat ra kan. Ra. Ba. Itu sifat huruf, iaitu dinamakan sifat huruf izlaq nama dia. Okey, sifatnya yang terakhir, dia ada 6 sifat. Di satu sifat tunggal. Apa sifat tunggal? Sifat yang tidak berlawan. Apa dia? Dinamakan inhiraf. Apa itu inhiraf? Sifat iaitu melencong gini. Bila tegak dia akan bunyi kemelayuan bunyi. Alhamdulillahi rabbil alamin. La. Jangan la. Dia bunyi condong gini. La. Dia gini. Allazi siratal la. Sengit gini. Itu namakan sifat inhiraf nama dia. Ada 2 sahaja huruf yang mempunyai sifat inhiraf. Ra dan juga lam sahaja. Jangan ra tak baca pula sifat inhiraf dia. Apa bunyinya? Ra jadi dia. Siratal ladzi, sira bacanya. Ra, sengit ke dia bunyi condong gini. Dia nyending gini. Itu sifat inhiraf yang ada pada sifat huruf. Okey, sama-sama kita latih. Okey, insya-Allah. Okey, yang atas tu. La lilu ballulan. Sama-sama 1 2 mula. La lilu ballulan. Lanilanna minal mullimalilan. Lanilan. Okey, 1 2 mula. Mullimalilan. Lanilan. Mudah saja lam ni. Cuma jangan buat benda-benda yang iaitu menyebabkan sifat bacaan tersebut menjadi tidak sempurna. Okey, jangan yang macam tu. Kalau macam tu dia tegak gini, dia condong gini. Nama ada bunyi alhamdulillah. Okey, yal'abuna tilqa'a mulquna alla qalla minhu yuqallibu adullukum. Mudah je dalamnya. Cuma saya beritahu tadi itulah. Jangan buat benda-benda yang kita suka tapi benda tu salah. Tu dah. Sebab apa? Boleh datang fitnah. Fitnah apa? Fitnah siapa yang baca dia lah. Siapa baca tadi tu? Lain macam bunyi dia. Nampak? Jadi jangan baca bunyi pelik-pelik lah. Senang ceritanya Allahu Akbar. Memang kita suka. Tapi benda tu bila pelik orang akan pasang telinga. Itu je. Asalah akbar lah ini. Bukan akbar lah. Yang tak mengaji tu tak ada masalah. Yang mengaji tu tahu. Ni yang hadir pagi-pagi kan. Yang dia tahu sebab dia belajar. Salah baca gitulah bunyinya. Ustaz cakap gini, asal dia baca gitu. Nampak? Tak jadi fitnah dia apa? Siapa tu? Nampak? Kan sekarang ni kan mudah ujung jari. Dia mula tak cakap, jom tangan dia cakap. Kawan dia baca gini dah.
Satu taman tahu kita baca macam tu. Nak-naknya kita duduk depan dah tengok habis kita. Jangan baca macam itu, yang pelik-pelik tu jangan buat. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi pada huruf yang seterusnya. Surah An-Nur. Buka surat 302. Qala alam. Betul. 302. Okey, sebelum kita baca, saya nak tanya. Jam. Nafas dah okey dah, nafas okey Ustaz. Kalau dia tak datang kita. Ya betul, nafas okey. Pengawalan bacaan tu. Kenapa lah berkenaan dengan nafas pula? Ya, nafas ini main peranan yang penting untuk kita mengawal bacaan. Apa yang nak dikawal dengan bacaan tu pada nafas tersebut? Iaitu hukum matnya, panjang pendek. Kalau dah nafas pendek macam mana? Nak baca mat. Iaitu gunnahnya. Boleh mengawal gunnah yang pelbagai. Apa pula pelbagai lah gunnah pula? Kan gunnah tu satu-satu je lah gunnah. Tak, dia berbeza. Gunnah idgham nakis lain, gunnah idgham mislain lain, gunnah ikhfa syafawi lain, gunnah ikhfa hakiki lain. Apa yang samanya? Yang samanya panjang saja, 2 harakat, bunyi dia lain-lain. Itu yang kita nak, pengawalan dalam bacaan. Boleh mengawal huruf ta dengan huruf ta, gunnah dia. Wa man ta, itu huruf ta. Kalau huruf ta, lain pula bunyinya. Wa man ta, lain pula bunyinya. Nampak tak? Itu yang dikatakan pengawalan bacaan. Kalau ihfa syafawi, tarmihim. Kalau ikhlab, min, bunyi mim pula. Bunyi mim yang ringan. Tadi bunyi mim dan ba. Kenapa bunyi mim dan ba punya ihfa syafawi? Sebab dia sifat daripada huruf mim dan juga ba. Mim yang dimatikan di sisi huruf ba. Sebab itu dia makan hukum mim. Bunyi dia nak ada bunyi mim, nak ada bunyi ba. Berbeza dengan hukum ikhlaf, iaitu tukar. Tukar apa? Tukar nun mati kepada bunyi mim yang ringan. Mim. Bunyi mim yang ringan. Nampak tak? Itu peranan pengawalan dalam kita membaca Al-Quran. Lepas tu mat. Mat ada yang baca 2, ada baca 4, ada baca 6. Itu semua memerlukan nafas. Lepas tu kita nak wakaf. Wakaf tu nak panjang ke, nak pendek ke? Tu kena pengawalan pernafasan yang baik. Okey. Daripada segi sebutan, huruf tebal, huruf nipis, kita boleh tahan, boleh lepas. Sebab apa? Ada huruf yang kita tertahan, ada huruf yang kita terlepas. Macam mana tadi? Yang satu tahan, satu lepas tadi apa dia? Kaf tadi itulah. Satu tahan, satu lepas. Apa yang tahan? Tahan suara, lepas nafas. Yang tu nak kita beri pengawalan dalam bacaan, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. Betul? Muka surat 302 ayat yang ke 75. Ke salah? 304. Oh, salah tadi. 304. Oh, sebelah sini. Qalaha. Qala hadza rahmatun min rabbi. Ulang. Min rabbi. Idgham. Idgham apa tu? Idgham bila gunnah. Kategori apa? Kamil. Kamil yang tak berdengung. Jangan kamil yang berdengung pula. Sebab apa dia panggil idgham kamil pula? Dia masuk sempurna. Mir. Jangan mir rabbi. Tu kena jaga. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا. Matikan hamzah tu. Dua perbezaan iaitu pada mad wajib tersebut. Yang pertama tadi فإذا جاء boleh dibaca 4, boleh baca 5. Aulanya baca 5. Pada penghujungnya dakka. Itu baca 6. Semua ulama qiraat membaca 6 ketika mad wajib waqaf. Okey, terus. وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. Matikan ba tu bawa ke mana? Kanan ataupun kiri. Ba'u. Jangan ba. Mati, tak mati huruf dot. Ba'u. Maksudnya ba'u. Bunyi sikit je. Okey, mula. Kalau tak nak mati di situ, susah-susah, baca terus. Fi ba'dhin wa nufikha fis-sur. Modal banyak sikitlah nafas. Kalau tak nak berhenti situ, tak ada masalah. Ada dua pilihan. Tak nak susah, baca terus. Susah mana? Nafas lebih sikit. Itu je. Okey. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
Okey, hud lin tu tolak sikit suara dah, dia macam ni. Wa 'aradna jahannama nampak tak? Atau lin nak? Nama yawma idzil lil kafirina 'arda. Ulang. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. Yang ni kalau kita tak mampu berhenti dekat an-zikri ya. If tidak ni ambil waka terus Yang ni permulaan kita kalau nak hafaz surah ni, ni daripada sinilah. Daripada ayat 101 bawa kepada last sekali. Yang ini kalau ikut dia punya fadilat dia, kita membaca. Kalau yang 1 hingga 10 tu, itu disunatkan menghafaz. Yang ni dibaca. Tapi kalau dua-dua nak hafaz tak ada masalah, lagi bagus. Tetapi kalau dari segi fadilatnya, kalau ikut hadis, yang pertama iaitu 1 hingga 10 tu disunat kita menghafazkan dia. Barang siapa yang menghafaz surah Al-Kahfi ayat 1 hingga 10, maka ia terhindar daripada fitnah Dajjal. Tu. Yang keduanya, barang siapa yang membaca, dia kata, surah Al-Kahfi pada ayat akhir 1 hingga 110, maka ia terpelihara daripada fitnah Dajjal juga. Maknanya ada dua. Ada dua kelebihan. Makna yang mampu menghafaz, hafaz. Yang tak mampu, baca dua-dua. Makna yang satu tadi pembaca, yang ni pembaca. Tak ada masalah. Panjang Ustaz, nak hafaz pun tak lebih. Tak ada masalah, baca saja. Tapi kalau yang mampu membaca ataupun menghafaznya, dipersilakan. Nak berhenti an zikri. Cara nak menghafaz ni panjang-panjang ayat je ni. Cara nak menghafaznya, saya nak bagi tipnya lah. Kalau nak menghafaz, jangan dihafaz alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Dia ulang. Itu panjang, tak payah. Dia mula-mula kita lancar dulu, lepas tu kita ambil berapa ayat? Dalam 4 kalimah saja. Alladzina kanat a'yunuhum, berhenti. Ulang yang tu 10 kali. Alladzina kanat a'yunuhum fi, alladzi kanat a'yunuhum, berhenti situ sampai dah, baru gerak fi ghita'in an dzikri, fi ghita'in an dzikri, fi ghita'in an dzikri. Dah habis tu, ulang balik semula alladzi sampai situ balik. Dah tak sangkut, baru ambil waka pula. Sampai wa kanu la yastati'una sam'a, wa kanu la yastati'una sam'a. Dah hafaz yang tu, baru ambil pada alladzi sampai hujung. Tengok sangkut tak sangkut. Macam tu cara dia. Kalau kita menghafaz, ulang balik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Ulang lagi. Yang mana yang jadi kita cepat bosan nanti bila dia sangkut. Tak dapat. Bila nak dapatnya, tak payahlah. Nampak tak? Di situ dia akan mematahkan semangat kita. Jadi cara nak menghafaznya, ambil 3 kalimah ataupun 4 kalimah saja. Alladzina kanat a'yunuhum, alladzina kanat a'yunuhum, sampai dia dapat, baru ambil fi ghita'in an dzikri, fi ghita'in an dzikri, sampai dia tak sangkut, ulang balik alladzi. Baru jalan balik, ambil lagi, baru dia akan sangkut. Tidak
Tetapi dalam masa 24 jam tu kena bawa dalam sembahyang sunat. Nak buat apa? Nak bagi dia lekat. Tidak, esok dia hilang. Di otak kita ni, kalau yang saya belajar, dia boleh tahan 24 jam saja. Kalau kita tak ulang balik, dia hilang. Tu cikgu saya cakap lah. Tapi memang betul. Kalau kita hafaz hari ni, kita tak baca. Pagi ni kita tak baca. Pagi ni kita baru hafaz. Petang nanti, kita dalam masa 1 hari ni tak baca. Esok pagi ni hilang. Tak payah esok, petang nanti dia hilang dah. Dia tak lekat. Jadi sebab tu disunatkan kita, digalakkan baca dalam solat sunat. Ba'diyah ke, qabliyah ke baca. Walaupun pendek. Nak bagi dia lekat. Kalau tidak dia hilang. Macam tu ya. Kalau nak menghafaz lah. Kalau nak baca saja tak ada masalah. Okey, ya seterusnya. Dah baca dah? Dah kan? Okey, ayat seterusnya. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ulang. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. Jangan baca bil akh, bil akh. Bunyi meninggi pada huruf kha tu. الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. Kalau panjang sangat berdiri dekat waliqa'i. Boleh berhenti situ ataupun berhenti a'maluhum. Boleh juga gitu terpulanglah. Kalau panjang sangat. Okey, 1 2 mula. Panjang Ustaz tu. Panjang. Apa saya tadi nafas tadi tu kan. Dia panjang pun tak panjang. Pengawalan bacaan kita nak lepas tarik nafas tu. Yang tu yang pentingnya. Yang kita boleh mengawal bacaan tu. Dia tak adalah panjang mana. Bolehlah. Kalau lagi tak mampu. Cuma nak mengawal. Tengok saya gerak saya baca. Kita ambil yang lebih kurang sama juga. ذلك جزاؤهم جهنم
بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Ulang. Innal ladzina amanu وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. Jangan baca kha, jangan baca kha, angkat pangkal lidah. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Jangan dua-dua hadipis macam ni. Anha hiwala. Nampak? Anha hi ha nampak? Jangan hahi. Dua-dua huruf hadipis. Tu kena jaga. Okey, terus. Qul law kana al-bahru midadan kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Kalau panjang sangat berhenti je lah. Rabbi. Patut ambil lah balik. La nafidal. Berhenti lagi. Rabbi. Iftidak terus. Walau ji'na. Kalau sampailah. Jangan paksa. Okey, sama-sama. 1, 2 mula. Berusaha jaga. Bimithlihi madad. Kenapa dia bunyi berterabung? Sebab nak mengajar wakaf kan. Nafas nak habis dah. Nafas nak kena cepat-cepat sikit. Sebab dia tak kawal. Dia tahu dia nak kerja wakaf kan. Cuba dia kawal. Walaupun pendek, iaitu wakafnya tak ada masalah. Yang pentingnya pengawalan sifat bacaan tu. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Cermat letak kan. Lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Letak dia cermat. Okey, ayat seterusnya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha
id. Tak sampai, berhenti dekat mislukum yuha. Boleh berhenti situ. Setidaknya di mana? Ilayya an. Boleh. Yuha. Boleh. Okey. 1, 2, mula. Nafas kita tarik, simpan kat pangkal perut ni. Jangan simpan dekat rongga tenggorok ni. Jangan simpan sini ataupun simpan kat rongga mulut. Dia tak boleh banyak simpan dia. Dia cepat keluar. Tarik nafas, telan sampai simpan kat pangkal perut ni. Ini pangkal dada kan? Pangkal perut pertama tu, tempat keluarnya huruf hamzah dan huruf ha. Situ simpan. Jangan simpan kat tenggorak ni, tenggorak kita keluar. Ataupun dipanggil bahagian leher, ataupun rongga mulut ni. Tarik, sedut, simpan bawah. Lepas tu buka. Masa nak baca tu buka dia punya pembuka. Dia ada pembuka dekat sini. Dia macam ni, buka katup kat sini. Tengok sama ada. Nampak tak? Dia buka katup. Dia buka kan? Dia buka tu. Tengok katup. Nampak dia berhenti kan? Yang tu kena pandai main William tu. William tu yang kena pandai. Yang tu yang akan kontrol kita punya nafas tu pergi dan dia tertahan. Tengok saya buat lagi ya. Kalau kita tarik lidah ni, kapit kat langit-langit atas tu. Jangan kapit rapat. Jangan jadi tak keluar ni, tak masuk. Dia akan bunyi gini. Lidah ni bagi dia macam kertas boleh, selai tu boleh keluar masuk. Dia punya ruang, dia punya clearance dia. Makna dia boleh keluar masuk gini. Dia akan bunyi gini. Nampak tak? Dia masukkan. Kalau sedut daripada sini, tak banyak. Kalau kita pandang nafas ni, nampak? Mana ada banyak. Tapi kalau kita kapit lidah dekat langit-langit tu, nampak tak? Nampak saya lepaskan? Nampak dah lepas? Saya buka dia punya ijab dekat sini ni. Bila ijab tu buka, nafas tu keluar lah. Yang tu yang kena kawal. Okey, saya baca ya. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ ahada. Nampak tak? Sikit lepas. Tapi lambat sikit lah nak dapat yang tu. Ustaz tak apalah, itu memang dah ustaz punya kerja. Jangan kata gitu pula. Ya betul. Kena latih. Kena latih. Cuba. Dulu saya pun tak boleh juga. Bila saya belajar bab suara, teknik pernafasan, ambil masa juga saya nak dapat tu. Guru saya kata, kau ulang balik kat bilik tu, kau tarik nafas, kau tahan, lepas, kau tahan, kau lepas, kau tahan, kau lepas, sampai kau boleh kontrol. Dia kata Allah yarham apa nama tu, orang Kelantan tu, dia kori antara bangsa Johan 2 kali. Saya pernah lepas, dah meninggal lah 2 tahun lepas. Apa dah nama dia, tapi orang Kelantan, suara memang tinggi, tajam suara dia. Dah meninggal dah anak. Dia ngajar saya, dia bab suara. Memang suara dia kalau dia tarik bunyi tajam, tak ikut kita. Tapi insya-Allah dia kata, cuba latih. Alhamdulillah. Boleh buat. Okey, sama-sama. 1, 2 mula. Boleh lah.
Allah yarham Haji Abdul Rahim nama dia, orang Kelantan. Allah yarham Haji Abdul Rahim. Qari antarabangsa, Johan 2 kali musabaqah antarabangsa. Suara dia Masya Allah. Dia ada 2 orang. Yang seorang dulu masih lagi ada sekarang ni, Tuan Guru Haji Yahya Daud. Yang tu dia bab burdah lagu ni memang sedap. Dia pandai bolah-bolah burdah, bunga lagu, gerenik-gerenik lagu ni pandai. Memang dia pakar bab tu. Yang ni dia pakar bab suara. Suara tapi burdah dia kurang sikit. Dia keras lagu Arab. Dia bawa lagu Arab Hijazi. Arab Misri dia tak nak, Arab Mesir. Dia suka bawa lagu Arab Hijazi, Arab Mekah. Arab Mekah ni dia lagu kasar-kasar sikit, tinggi-tinggi. Padan dengan suara dia padan besar. Lepas tu yang seorang lagi tu iaitu Tuan Haji Yahya Daud tu, dia suara kecil tetapi dia burdah ataupun gerenik-gerenik teranum dia sedap di bawah. Dia pun Johan antarabangsa 2 kali juga. Kalau Allah yarham Datuk iaitu yang meninggal tu Hakim antarabangsa Nik Aziz, Nik Jaafar. Datuk Nik Jaafar tu dia suara tak tinggi tapi dia pandai mengolah suara. Itulah kelebihannya. Dia lepas tahan. Dia mengajar kita masa saya guru dengan dia tu. Dia masa kita dia duduk kat hotel. Kita datang masa nanti malam pukul 8 datang jumpa saya, dia kata. Bawalah Quran seorang satu. Kita duduk dekat hotel tempat penginapan ni, duduk kat hotel tempat belajar. Tempat pusat pengajian ni ada satu tempat iaitu khas dia Darul Quran. Jadi penginapan di hotel. Dia kata datang jumpa saya, dia kata. Bawa Quran pergi kat hotel dia. Dia duduk atas tilam je dengan ajar kita. Dia baring atas tilam. Baca dia kata. Dia boleh tarik duduk atas tilam tu. Kita duduk pun tak boleh tarik. Dia sedap dia tarik tak putangnya. Dia boleh tarik suara atas tilam. Kita duduk bawah semput dan nak tarik. Nampak tak? Dia pakar masing-masing. Tu dia kelebihan orang Terengganu. Tapi banyak dah permata yang berharga tu dah hilang dah. Allah ambil balik. Jadi banyak yang tak ada dah sekarang ni. Tinggal lagi yang lama-lama, yang baru-baru je lah yang ada. Jadi itulah saya nak kongsikan sikit macam mana teknik suara. Sebab bukan saya nak suruh belajar Terengganu. Tak. Mengawal bacaan tu. Bila kita boleh mengawal nafas, bacaan tu akan jadi cantik. Sebab apa? Kita ikut sifat huruf. Huruf tebal, huruf nipis, huruf tinggi, huruf rendah kita boleh kawal. Baru nafas kita boleh tahan. Dan sifat bacaan dia jadi cantik. Okey, sampai kat sini untuk surah iaitu surah Al-Kahfi. InsyaAllah kita akan sambung balik semula pada surah iaitu Maryam. Surah Maryam lagi susah sikit baca. Bergulung-gulung juga lidah nak menyebutnya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada surah Maryam ayat yang seterusnya. Ini bolehlah kalau nak hafaz macam saya cerita tadi dah. Kalau nak hafaz lah. Kalau tak nak hafaz pun tak ada masalah. Baca ialah awal dan juga penutup tu baca insyaAllah. Jadi sekarang itu dulu pengusian kita pada pagi ini. Yang baik daripada Allah SWT. Yang lemah pada kelemahan saya, semua maaf sekali lagi. Jika terkasih bahasa, kita akhir kita dengan tasbih kafarah dan suratul an subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asril insana khusran illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sama-sama kita baca doa khatam Al-Quran. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.